Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan malam sembang santai kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasa fi niyyati wal amal. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Wa jamilna bil afiyati was salama wa najina bil imtihan fid dunya wal akhirah. Sidang hadirin, hadirat, tuan-puan, akak-akak, abang-abang, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ini untuk sembang santai. InsyaAllah sesi yang kedua dan membincangkan rukun solat yang kedua. Tapi sebelum itu saya rasalah ramai yang tertanya-tanya. Saya sendiri pun tertanya-tanya, kenapa selalu di awal setiap majlis ataupun apa-apa kita biasanya memulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Maksudnya kita nak baca Quran, kita mula Al-Fatihah. Kita mula buka majlis dengan Al-Fatihah. Jadi insyaAllah nanti Ustaz ni akan terangkan sekali dan teruskan dengan perbincangan kita mengenai rukun solat kedua. InsyaAllah Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Kasih kepada anda Hidayat, pada malam ini kita berkudara secara langsung semula untuk siri yang kedua bagi rukun yang kedua, alhamdulillah, dan saya yakin pasti bahawa ibu ayah, tuan-puan, sahabat-sahabat pendengar pada malam ini sama-sama kita sembang-sembang, sama-sama kita santai-santai, dapatlah kita berkongsi ilmu dan mudah-mudahan ilmu inilah sebagai mutiara kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disebut al-fahmu muqaddamun 'alal amri wan nahyi. Sesungguhnya kefahaman itulah yang akan jadi pembeza di antara seseorang yang melakukan ketaatan dan seseorang yang melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-fahmu itu dengan kefahaman itulah dapat menjadikan kita satu filter. Kita kata satu penapis bagi membezakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dan sebab itulah juga kan kita orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita disenaraikan oleh para ulama, khususnya disenaraikan oleh baginda Nabi SAW sebagai golongan yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi perintahkan kepada kita untuk jadi orang yang berilmu, aliman. Kalau kita tidak mampu, yang kedua muta'alliman, maka jadilah orang yang belajar. Dan kalau kita tak mampu, jadilah yang ketiga, iaitu mustami'an. Ataupun kalau tak mampu, jadilah muhibban, orang yang mencintai ilmu, orang yang mencintai para ulama, orang yang mencintai majlis-majlis ilmu. Dan jangan kita tak termasuk dalam 4 golongan yang disebut oleh baginda Nabi SAW ni. Fatahlik, maka kita dibimbangi akan berada di dalam kebinasaan. Sebab tu kita, kalau kita tengok, walaupun disusun tu aliman yang paling atas, tanpa kita sedar bahawa dengan kita start daripada bermula daripada menjadi golongan muhibban, orang yang mencintai ilmu, orang yang mencintai majlis ilmu, orang yang mencintai para ulama, mudah-mudahan kita akan diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang alim. Dan kita, sama ada kita berada satu ketika menjadi orang yang tahu ataupun satu ketika kita menjadi orang yang tak tahu, kedua-dua golongan ini hendaklah bekerjasama antara satu sama lain supaya kita akan sentiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, bila kita menuntut ilmu ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita jadi baik. Sebab itu Allah bukakan peluang untuk kita menuntut ilmu. Dulunya kita pergi masjid, dulunya kita duduk dalam majlis ilmu, tetapi sekarang ni dalam keadaan wabak ujian yang Allah bagi kepada kita semua, jadi inilah medium, inilah peluang, inilah jalan untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira falyufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah mengkehendaki khaira, kebaikan untuk dia, maka Allah akan memperdalamkan ilmu untuk dia. Jadi yang pertama, orang yang menuntut ilmu ni tanda Allah nak kita jadi baik. Allah nak kita jadi baik, Allah akan memperdalamkan ilmu untuk kita. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu ni, Allah nak kita sentiasa berada dalam kebaikan. Tadi Allah nak kita jadi baik. Yang kedua, Allah nak kita sentiasa berada dalam kebaikan. Bila kita hidup dalam kebaikan, mudah-mudahan kita mati pun dalam kebaikan. InsyaAllah. Bila kita hidup dalam kebaikan, kita akan mati dalam kebaikan. Dan kalaulah kita hidup dalam kejahatan, kita bimbang. Waktu kita mati, ketika mana kita mati ketika mana kita melakukan kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu orang yang menuntut ilmu ni, Allah akan sentiasa letakkan dia dalam kebaikan. Mudah-mudahan bila dia hidup setiap waktu, setiap saat berada dalam kebaikan, di hujung hidup dia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bila dia mati dalam keadaan, dia mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai husnul khatimah. Sebab tu Nabi kata, cara kita mati melihat bagaimana cara kita hidup. Mudah-mudahan dengan kita hidup dalam kebaikan, kita mati dalam kebaikan, insya-Allah. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah nak kita jadi baik. Yang kedua, Allah nak bagi kebaikan, nak bagi kita duduk dalam kebaikan. Dan yang ketiga, Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Jadi dengan kelebihan yang ada pada majlis ilmu, banyak kelebihan yang kita tahu yang disenaraikan oleh baginda Nabi SAW dan disenaraikan oleh para ulama dalam masa yang sama. Mudah-mudahan ada banyak 1001 lagi kelebihan yang mungkin saya sendiri tak tahu, yang Allah telah sediakan untuk kita semua, insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dengan kita mulakan tadi dengan surat Al-Fatihah. Nama surat Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Kerana dia diletakkan di permulaan daripada Al-Quran, menandakan dialah ibu kepada Al-Quran. Kedua, dia pembuka kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran sesuatu kalamullah, mukjizat baginda Nabi SAW yang terbaik. Tidak ada mukjizatun akbar, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW melainkan Al-Quran. Maka kalau kita tengok satu mukjizat yang besar ni, Allah mulakan dengan surat Al-Fatihah, apatah lagi majlis-majlis yang kita sebut majlis-majlis yang mengundang kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita mulakan dengan surat Al-Fatihah. Nama pun Fatihah, pembukaan. Doa iftitah mulakan dengan doa iftitah sebab dia pembukaan kepada salat kita. Dan pembukaan kepada majlis-majlis yang baik dimulakan dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalaulah Al-Quran dimulakan dengan surat Al-Fatihah demi untuk mendapat kasih sayang, keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan keberkatan yang sama kita akan dapat ketika kita memulakan sesuatu majlis yang baik itu dengan surat Al-Fatihah. Okey, sahabat-sahabat sedang pendengar, ibu ayah, tuan-puan, mak-mak, makcik, kakak semua, tok wan yang ada, semoga kita semua sihat. Malam ni kita akan pi rukun yang kedua di dalam sembahyang ni adalah takbiratul ihram. Rukun yang kedua. Al-thani minal arkan takbiratul ihram, iaitu mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa dia disebut sebagai takbiratul ihram? Kerana takbir ini, ihram, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelum kita sembahyang. Sebelum kita sembahyang kita boleh makan, sebelum kita sembahyang kita boleh sembang, sebelum kita sembahyang kita boleh melawak, kita boleh semua benda tu. Benda-benda yang halal yang kita buat sebelum sembahyang, tapi bila kita takbir saja, benda tu dah menjadi haram. Sebelum tu kita boleh bergerak lebih daripada 3 kali, kita boleh berjalan, merangkak, berkawat, macam-macam kita boleh buat kan. Ada orang buat bertiktok lah apa semua. Tapi bila takbiratul ihram, tidak boleh semua tu. Mengeluarkan kata-kata apa semua tak boleh. Bergerak pun dia ada had dan sepadan dia.
Sebab itu takbiratul ihram. Dengan takbir itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelum sembahyang. Sebab tu nama dia takbiratul ihram. Kalau kita tengok dalam kitab Arab, dia tak panggil raf'ut takbir. Dia tak panggil mengangkat takbir. Dia hanya sebut al-thani takbiratul ihram. Dia hanya menyebut rukun yang kedua di dalam solat adalah takbiratul ihram. Menunjukkan bahawa kita bukan yang wajib itu mengangkat tangan, tetapi yang wajib itu adalah lafaz Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ni secara normalnya kita faham bahawa lafaz Allahu Akbar itulah yang disebut sebagai takbiratul ihram, bukan mengangkat tangan itu. Dalam kitab Arab, mengangkat tangan dipanggil raf'u yadaihi fi takbirihi, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi menunjukkan bahawa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu bukan rukun. Wa yusannu lil musalli raf'u yadaihi. Hukum dia adalah sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Tapi disebabkan bil ijma' di sini disebabkan bil ijma', mengangkat tangan disunatkan ketika takbiratul ihram bagi orang yang mendirikan salat secara sepakat para ulama, menyebabkan jarang kita tengok waktu seseorang takbiratul ihram dia tak angkat tangan. Sebab memang sepakat para ulama hukum dia sunat. Jadi kita jaranglah tengok orang yang tak angkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ya, untuk anak-anak kita beritahu, takut-takut anak-anak ni dia perasan mengangkat tangan ni hukum dia wajib. Kita tanya anak-anak, okey, kalau hampa semayang hampa tak angkat tangan waktu takbiratul ihram, sah tak solat hampa? Apa hukum mengangkat tangan? Takut-takut dia kata hukum dia wajib, sedangkan hukum mengangkat tangan ni sunat. Jadi yang wajibnya sebut Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar itu adalah rukun qauli. Takbiratul ihram ni bukan rukun fi'li, bukan rukun perbuatan, tetapi dia adalah rukun qauli, rukun perkataan. Sebab itu bila disebut at-takbir, takbir, orang akan kata Allahu Akbar. Orang tak angkat tangan, walaupun angkat tangan tu nampak semangat kan. Jadi nak tunjukkan bahawa takbir itu adalah lafaz Allahu Akbar tu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Jadi sebutan Allahu Akbar itulah yang disebut sebagai takbiratul ihram. Sidang pendengar yang saya kasih lagi saya sayangi, pada malam ni kita tengok ciri-ciri yang mesti ada ketika mana kita takbiratul ihram. Ciri-ciri yang pertama adalah kita ambil sikit daripada kitab Mughni Muhtaj ni. Ciri-ciri yang pertama adalah ويتعين فيها على القادر على النطق بها الله أكبر لأنه مأثور من فعله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Syarat yang pertama, bagi orang yang mampu dia mesti menuturkan, dia mesti menyebut Allahu Akbar. Dia tak boleh tak sebut, dia buat senyap, sebut dalam hati, ataupun dia hanya jampi saja. Dia hanya berkumat kamit saja mulut. Tak boleh. Dia mesti sebut. Dia mesti sebut Allahu Akbar tu. Bagi orang yang al-qadir, orang yang mampu lah. Orang yang mampu. Bagi orang yang tak mampu, yang sakit, tak keluar suara lah, apa semua, bisu lagi lah. Tak apa. Bagi kita yang mampu, yang keluar suara ni, kita mesti tuturkan Allahu Akbar. Okey, itu syarat yang pertama. Okey, selesai syarat pertama, tuturkan. Syarat yang kedua, di mana kita perlu tuturkan? Daripada awal, bermula daripada A tu, Allahu Akbar sampai habis. Tak boleh sepotong-sepotong, tak boleh tinggal, tak boleh tambah mana huruf. Maksud dia, setiap huruf yang ada pada Allah tu sampai akbar, kita kena sebut daripada awal sampai habis. Mesti sebut. Sebab apa? Sebab dia terlalu special. Dan sebenarnya seperti mana yang kita semua dah maklum, lafaz Allah ni orang Arab sendiri pun tak pernah dengar. Satu kalimah alif lam lam ha, walaupun depa orang Arab, depa tak pernah dengar lafaz Allah. Sebab tu disebut sebagai lafzul jalalah, satu lafaz, satu perkataan, satu lafaz jalalah yang menunjukkan keagungan, kemuliaan,
kehebatan, semua ada dalam tu belaka. Lafzul jalalah, Allahu Akbar. Jadi dia tak ada kompromi, tak boleh kita nak tukar, tak boleh kita nak kurang, dan kita tak boleh nak tambah. Jadi dalam kitab ni dia sebutlah satu persatu perincian dia. Cuma kita mudah fahamnya. Untuk malam ni sambil-sambil sembang santai, kita jangan sama sekali tinggal satu huruf ataupun tambah satu huruf dalam Allahu Akbar. Walaupun diperincikan ada huruf-huruf yang sekiranya kita tambah, dia tidak menjejaskan sembahyang kita. Tapi kita tak mahu nak tu, kita nak buat yang mana Nabi suruh kita sebut, daripada mana Nabi suruh kita sebut, dari itulah kita nak ikut sebiji macam Nabi SAW lakukan. Allahu Akbar. Okey. Andai kata kita sebut tetapi tak terkeluar. Contohnya waktu pagi ni sambil-sambil terlekat yang nak basi dekat hengkung ni ke, ataupun kesin masuk dalam mulut ke, orang Kedah kesin kan, kesin hak berbusuk tu, tak keluar. Ataupun tak keluar salah satu daripada huruf Allahu Akbar, tu tak bunyi. Kita sebut tapi tak keluar. Kita sebut tapi tak dengar. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita sebut. Tapi kalau sengaja kita tinggalkan salah satu daripada huruf, daripada perkataan Allahu Akbar itu, solat kita tidak sah. Sebab itu kita mesti sebut Allahu Akbar. Jadi jangan kurang, jangan tambah. Kadang-kadang kita ghalib, kadang-kadang kita terleka tu bimbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita bunyi Allah saja, kita tak bunyi Allah. Jadi bunyikan Allahu Akbar. Itu paling penting. Bunyikan Allah. Tu biasanya hilang. Sama bila kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kita tak bunyi huruf ba pada kalimah bis tu. Bismi tu kita tak bunyikan huruf ba tu. Ataupun hilang terus tak sebut. Yang tu kita bimbang. Bis bagi bunyi bis, bagi bunyi huruf ba tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bunyi ham saja. Alhamdulillah. Jadi setiap huruf awal tu pastikan bunyi. Dan kadang-kadang tak bunyi ataupun bunyi awal. Lepas tu tengah tak bunyi, hujung bunyi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ajma'in. Allahumma inna Allahumma innaka afuwwun. Dia bunyi awal, dia bunyi hujung. Tak apa. Yang penting kita sebut. Walaupun tak bunyi tapi kita sebut. Mungkin tak bunyi itu sebab tak keluar suara kita. Kita dah sebut tapi tak bunyi. Ataupun bunyi tapi kita tak dengar. Ataupun orang lain tak dengar. Tak apa. Yang penting kita sebut. Okey. Tapi kalau kita tak sebut, tak sah salat kita. Sengaja Allahu Akbar, tak boleh. Sebutlah Allahu Akbar. Selesai. Okey, baik. Okey, cuma kita perhatikan sedikit antara benda-benda ataupun huruf yang sering ditambah ketika kita menyebut takbiratul ihram ini adalah kita tambah antara Allah dan Akbar tu. Allahu Akbar. Kita tambah waw. Allahu Akbar, wakbar, wakbar, wakbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu, boleh menyebabkan salat kita tidak sah. Yang kedua, kita menambah pula huwa akbar. Huwa, Allahu Akbar. Huwa akbar. Allahu Akbar. Wa akbar, wa akbar, wa akbar, huwa akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan kita tak tambah yang ketiga, Allahu Akbar. Kita dah berhenti dekat Allah tu dengan saktah, dengan berhenti sekejap tanpa kita tarik nafas semula, tapi kita menambah huruf huwa. Allahu. Allah dah habis. Ada ha dekat situ, dekat lafaz Allah. Dalam masa yang sama, kita tambah lagi ha untuk kita sebut akbar. Allahu Akbar. Yang tu boleh membatalkan. Maksudnya solat kita tidak sah. Sebab apa? Solat kita tak sah. Bila masuk saja tak betul, solat kita seterusnya memang tak betul. Sebab kita belajar, apa maksud solat?
Solat iaitu sesuatu perbuatan, satu perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Sebab tu disebut miftahus solah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka kepada solat ini adalah wudu, dan untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelum solat adalah at-takbir, dan untuk menghalalkan semula benda yang sebelum tu jadi haram masa semayang, ketika kita habis semayang lah, habis semayang dengan ucapan salam. Jadi solat maksud dia sesuatu perbuatan, perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Oleh sebab itulah kita katakan tadi pastikan kita tak tambah Allahu Akbar. Lagi tambah dekat mana? Panjang lagi. Iaitu dekat hujung sekali. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tambah bar tu jadi banyak. Jadi itu antara sebutan-sebutan yang boleh mengundang solat kita tidak sah di sisi Islam. Okey. Oleh sebab itu, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebut bagi jelas Allah sampai akbar tanpa mengurangi mana-mana huruf, tanpa menambah mana-mana huruf. Kalau kita sebut tu daripada alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra, tak banyak. Kita sebut dengan cantik, alhamdulillah. Betul lah kita. Okey, selesai nah. Jadi syarat yang kedua, pastikan kita tak tambah dan kita tak kurang daripada sebutan Allahu Akbar. Kalau kita tambah-tambah, walaupun kita duk ngulang-ngulang kan, dia tak boleh. Akbarullah. Pi tukar Allah, kita tukar jadi akbar dulu baru Allah. Akbarullah, baru panjang sikit dia kata. Kalau tidak Allah, tidak. Akbarullah. Boleh panjang sikit dia kata, dan lagi niat pak masuklah hati. Jadi tak boleh tukar. Ataupun kita buat Allahu Akbar pun tak boleh. Ataupun daripada buat lawak kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah pun tak boleh. Pada siri kuliah saya sebelum daripada ni. Jadi sebut Allahu Akbar, pastikan tak kurang dan tak tambah. Okey, selesai. Okey, baik. Ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, kita nak sebut tu, kita nak match dengan angkat tangan yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Bila kita nak sebut? Okey, mari kita tengok sama-sama bila kita nak sebut tu. Yang pertama, kita sebut Allahu Akbar itu ketika mana? Start mula-mula. Raf'uhu ma'ibtida'i. Kita sebut ketika mula-mula kita mengangkat tangan. Waktu kita takbiratul ihram. Jadi mula-mula start kita angkat tangan tu, Allah, kita dah sebut. Bila habis? Bila habis tu macam-macam nah. Bila habis tu antara pandangan para ulama yang kita boleh sembang-sembang santai pada malam ini, iaitu habis dia bila cun-cun dua belah tapak tangan ni dah berada di bawah dada dan atas pusat secara qiyam. Orang panggil qiyam ni kan, Allahu Akbar. Siap pun boleh. Ataupun Allahu Akbar, habis dah baru kita bawa turun pun boleh. Okey. Ataupun angkat ni kita tak sebut lagi Allahu Akbar. Angkat ni gaya nak sampai. Orang Kedah panggil gaya nak sampai, hampir nak sampai. Kan? Angkat ni tak bunyi lagi. Gaya nak sampai Allahu Akbar pun boleh. Ataupun seterusnya, pandangan seterusnya, angkat dulu, masa nak jatuh tu baru sebut Allahu Akbar. Okey, mari kita ulang semula. Yang pertama, bila nak sebut Allahu Akbar, ketika mula-mula kita mengangkat tangan daripada bawah ni kan, daripada sisi kiri kanan paha kita, Allah,
Start saja bergerak tangan untuk mengangkat, kita pun sebut Allahu Akbar. Habis dia, cun-cun kita letak saja tangan dekat bawah dada kita ni, bar, habis. Ataupun yang kedua, sama juga, angkat ketika mula-mula, sebut ketika mula-mula mengangkat tangan, lepas tu habis dia sebelum kita letak tangan. Iaitu Allah Akbar, baru kita letak tangan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, angkat tak bunyi lagi, angkat tangan tak bunyi lagi. Gaya nak sampai. Allahu Akbar. Barulah kita sebut Allahu Akbar. Seterusnya yang keempat, okey, angkat ni tak bunyi lagi, turun ke bawah. Allahu Akbar. Jadi yang mana yang paling afdal? Of course lah yang awal sekali tadi. Start sebut Allah tu ketika mula-mula mengangkat tangan, dan habis ma'al hatti ni habis ketika berhenti bar. Okey, selesai. Yang ketiga iaitu bila nak sebut Allahu Akbar. Okey, habis, selesai yang ketiga. Okey, seterusnya panjang mana kita nak sebut Allahu Akbar ni? Kita nak sebut Allahu Akbar ni panjang mana? Ada kita tengok Allah. Kedut habis ni, kena ni. Allah. Kedut. Ada yang sampai ketak, ada yang sampai Allah. Panjang. Ada yang habis nafas. Allah. Niat tak masuk lagi. Macam mana? Okey. Jadi kita nak sebut tu, Allahu Akbar tu, kita nak sebut panjang mana? Okey, kalau dalam kitab ni dia sebut, bila kita nak lafaz Allahu Akbar ni, paling bagus sekali adalah wa yusannu an la yuqsira bihaitsu la yufham. Yang pertama, janganlah terlalu pendek sehingga kan tak terbit pun huruf Allah Akbar tu secara sempurna. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Macam orang bagi salam kan. Assalamualaikum. 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 Dia tak terbit sempurna setiap huruf daripada lafaz Assalamualaikum. 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 Kadang-kadang akum. Tak habis. Allah Akbar. Allah Akbar. Habis. Maksud dia tak habis. Tak boleh. Jangan terlalu pendek. Okey. Tetapi boleh tak terlalu panjang? Boleh. Selagi mana kita masih berada pada satu nafas. Boleh, tak ada masalah. Tapi disebut sini wal isra'u bihi aula min maddihi li alla tazulan niyyah, iaitu yang paling bagus adalah menyegerakan menyebut Allahu Akbar itu supaya dapat dikekalkan niat. Jadi sebut pendek, niat pun tak panjang mana kan kita mengaji hari itu. Niat tak panjang mana. Kita pun tahu yang mana sunat, yang mana fardu yang mesti ada dalam niat. Jadi niat pun pendek saja sebab dia bukan lintasan, dia kena ada. Dan benda tu senang saja ada dalam hati kita. Jadi tak perlu panjang-panjang. Allahu Akbar. Dah selesai dah. Jadi paling bagus, paling aula adalah, paling afdal ni adalah paling pendek. Segera akan sebut dia. Tapi jangan pendek macam tadi. Tapi pendek tu bermaksud secara sempurna. Start Allah tu dah ada niat dalam sembahyang, bar tu habis. Habis sekali niat, sekali sebut, sempurna, jelas, clear, padat, padu, pantul, mantul. Macam tu. Okey. Jadi paling bagus pendek. Tapi kalau panjang sah tak? Oh, sah. Sah. Okey, sah. Allah. Cuma jangan buat pelik pada apa yang kita mengaji. Allah, kita tunjukkan sebelum ni kan, jangan buat pelik je. Allah, pi tarik belakang, pi depan, jangan buat pelik-pelik. Ni muka ni masuk dalam badan, tengkuk masuk dalam badan. Allah.
dia siap tampak orang sebelah, kes orang sebelah. Kadang-kadang dia sigur orang sebelah, Allah, dia duk buat kuntau Jawa, jampi, fang, tuku, takai, budak sakit, kena sakai, duk jampi pula, baru nak boleh jatuh. Dan jatuh pun tak, rupanya tak habis lagi, ada sikit lagi, oh, panjang, teruk pula macam tu. No? Teruk. Kalau angkat nikah mungkinlah kot ketak lebih, pasal angkat nikah ni bukan selalu. Ustaz pun sekali tu ya. Memanglah duk sebut nak angkat nikah banyak kali. Isteri pertama, isteri kedua. Ni tambah live ni. Lepas ni perasan masuk lawan dah. Tapi sembahyang ni solat sunat, solat fardu, Allahu Akbar. Tapi kita heran. Sebab apa? Yang jadi was-was ni kerana kita biasakan diri tu was-was. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka illa ma la yaribuka." Tinggalkan benda-benda yang ragu-ragu dan kepada benda-benda yang tidak meragukan. Maksudnya bila kita Allahu Akbar tu, dia mai dalam hati kita, tak betul ni, hang silap ni. Bukan solat maghrib, ni hang tahu. Hang silap ni hampir solat, hampir niat sembahyang Isyak. Hang ni sembahyang maghrib. Kita pun betul juga noh. Dalam hati kita, betul ke noh Pak Tan? Setan lah duk bisik kat kita tu, betul ke noh Pak Tan? Kita pun takbir kali kedua, Allahu Akbar. Hang perasan tak dia kata? Kita sembahyang maghrib kan? Kita sembahyang maghrib. Yang hampir niat 4 rakaat. Pasal apa hang tak mengaji hari tu? Kan itu kita mengaji. Kalau silap tak sebut 4 rakaat, apa kan? Ingat tak? Dia tolong pula ulang balik apa hak kita mengaji. Tapi ni, hang bukan tak sebut. Hang sebut tapi salah. Patutnya 3 rakaat, pi sebut 4 rakaat. Hang kena ni, Allahu Akbar. Tengok. Dia kata, tak bunyi, Allahu Akbar. Tu tak bunyi pula. Jenuh. Allahu Akbar. Oi, teruk sangat tu, ketak tu. Dalam kali, tu yang jadi banyak kali. Sebab tu, kalau sekali kita dah ajak Pak Tan tadi, sekali je kita ajak dia, sekali je kita ajak kita untuk was-was, dan benda tu dia akan menjadi hidup kita. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Sudurin nas ni kita takut ni. Dia letakkan rasa was-was. Sebab tu penting yakin. Allahu Akbar. Jangan ajak dari kita. Ish, duk tak aci. Ataupun kadang-kadang dia buat percak tu. Allahu Akbar. Kita ingat kau makan cicah gan melecan ya. Pelam cicah gan melecan ya kan. Duk sedap pedas lah apa semua kan. Sekali yang semayang pun ada tak ci. Allahu Akbar. Tak ci. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duk tak ci banyak. Jadi kita kena betul-betul yakin. Al-yaqin wa imanu kulluhu. Yakin tu adalah keseluruhan iman. Kena yakin. Allahu Akbar. Dia mai perasaan apa buat tak tahu aja, insya-Allah. Allah tu sayang kat kita. Allah akan jaga kita. Ingat ada doa yang kita sama-sama baca pada siri yang kali pertama kita bertemu kan. Yang tu Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin tu, doa tu bagus. Insya-Allah dia jaga kita supaya kita sentiasa yakin bila kita sembahyang. Bukan suruh buat keras, Allahu Akbar. Duk buat keras, pasal apa keras sampai ketak ni? Kokok iblis nak main masuk. Batulah depa ajak. Depa bagi petua. Kalau nak sembahyang pakai cincin bagi banyak Dan bila Allahu Akbar letak kat ni. Letak dekat ni. Letak kat hati ni. Buh cincin bagi banyak sikit. Banyak cincin tu hak jenis ada akak kayu, ada rama-rama, ada lebah, ada macam-macam ni. Bila iblis tengok tu dia ni Tok Bomo dia kata ni. Tok Bomo ni confirm dah. Tak berani dia masuk. Orang betul. Sebenarnya itu mengarut ya nah. Jadi kita nak abang dia kata kita kena yakin. Okey, selesai yang tu. Okey, seterusnya bila kita nak sebut ni, kita nak sebut kuat mana. Allahu Akbar tu kita nak sebut setinggi mana suara kita. Kuat mana kita nak sebut. Adakah kita nak sebut terlalu pelan?
terlalu kuat. Jadi disebut ni wa yusmi'a nafsahu idza kana sahih as-sam' la 'arida 'indah min lughatin aw ghairihi, iaitu cukuplah didengari oleh telinga kita sendiri. Telinga kita sendiri, andai kata kan, pendengaran kita ni sihat, clear pendengaran kita, kita tak ada masalah pendengaran apa-apa, dan tak ada lah sesuatu arid ni penghalang daripada kita dengar, iaitu salah satu dia panggil lughatin ni, iaitu satu bunyi hingat, bunyi bising. Maksud dia bila kita semayang tu, kalau tak bunyi kipas, tak bunyi motor duk reh kat luar apa semua, tak bunyi kereta api, tak bunyi kereta apa semua, cukuplah takat tu. Kalau kita tera tu Allah, tapi disebabkan bunyi kipas kilang tu kan, kipas kilang yang besi tu kan, orang sebut kipas kilang, kuat bunyi dia, sedap kan angin dia, tak bunyi pun suara kita, tak apa. Sebenarnya kita dah sebut dengan elok, cuma disebabkan bunyi hingat tu kita tak dengar. Cukup dah. Bukan sambil-sambil dia derah, kita lagi derah. Dia bunyi bawah-bawah, kita Allahu Akbar. Tu geng pelakon filem nak tarik hantu masuk buh dalam botol cicak. Tu dah. Jadi kita sekadar dengar tinggal sendiri. Maka tak akan timbul lah bila kita semayang berjamaah. Dulu masa kita rapat dengan sah dulu sebelum COVID ni, mengganggu orang semayang di sebelah. Sebab cukup dengar tinggal kita sendiri. Allahu Akbar. Cukup. Kadang-kadang kita bimbang, orang dah semayang tengah baca Fatihah, kita masbuk baru masuk. Kita pun salli lillahi ta'ala. Tang tu pun dah terkejut dah. Kawan tu tengah duk baca Fatihah, Maliki yaumi. Kita duk sebelah, salli lillahi ta'ala. Dia pun, tak mana aku baca tak? Asal Maliki yaumiddin. Baca lagi kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai tak Maliki yaumiddin sekali lagi kawan, Pak Long sebelah. Allahu Akbar. Dia dah buat macam ni. Kawan ni pun Allahu Akbar. Tak mana pula ni. Macam tu lah. Jadi cukup sekadar didengari oleh telinga sendiri. Sebab kalau terlalu kuat, nanti takut kacau orang. Terkacau orang semayang ni, takut pi kepada makruh dan sampai ke haram. Jadi kita buat cukup didengari oleh telinga sendiri sahaja. Okey, selesai yang tu kan. Sebut dah, jangan tambah, jangan kurang. Yang pertama sebut tadi kan, sebut. Lepas tu yang kedua jangan tambah, jangan kurang. Lepas tu nak sebut bila, kita dah belajar dah, ketika mula-mula angkat tangan ataupun 2-3 lagi cara yang telah disenaraikan yang saya abang tadi melalui kitab ni. Seterusnya, panjang mana? Panjang mana paling segera itu lagi bagus, tapi jangan sampai terlalu cepat. Panjang boleh tak? Boleh, tetapi paling afdal segerakan sebut. Okey, baik. Kuat mana? Cukup didengari oleh telinga sendiri sahaja. Alhamdulillah. Jadi kita tengok ruangan komen ruangan komen ada tak? Kukulan nak tanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pula bacaan yang tak keluar, contoh baca Fatihah dan surah dibaca dalam hati? Ada yang kata salat tak sah, boleh huraikan? Subhanallah. Terima kasih puan hati ni. Soalan yang cukup kemas. Ya betul. Kalau kita tengok di dalam, kalau kita Arab ni, benda-benda yang mesti disebut tu, dia tak akan menggunakan yaqra'u. Dia tak akan gunakan baca. Dia sebut wa yata'ayyanu. Yata'ayyan. Sebut tu, kalau kita mengaji ayin-ayin ni, sebut dengan jelas dan dia ada ciri-ciri yang dikatakan sebagai jelas. Sama pada rukun yang seterusnya. Kalau kita mengaji rukun qauli yang seterusnya yang disebut oleh Puan Hatini tadi adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah rukun qauli. Jadi rukun qauli ni dia juga disebut wa tata'ayyanul Fatihah ay qira'at wa hifzan aw nadharan fi mushafin aw talqinan. Jadi semua tu dia menggunakan istilah ta'yin. Ingat tak kita mengaji salah satu benda yang penting yang ada dalam niat adalah ta'yin. Qasad, ta'rud, ta'yin. Ta'yin tu adalah perincian. Jadi bila sebut perincian, dia tak boleh buat, kita tak boleh membaca mana-mana rukun
qauli, khususnya surat Al-Fatihah ini dengan baca dengan hati. Kita mesti baca dengan melafazkannya. Tu dia sebut qira'atuha hifzan aw nazara fi mushaf aw talqinan. Kita boleh baca sama ada kita mengapai dia ke ataupun tengok mushaf ke, kita baca. Baca ni melafazkan. Kena sebut. Macam kita angkat nikah, ingat tak? Masa kita angkat nikah, bagi orang lelaki kan, ingat kan? Alah, kita orang perempuan pun kita ingat, kita dengar. Okey, bila lafaz nikah, kita baca dalam hati ataupun kita melafazkan. Sebab apa pentingnya melafazkan tu? Supaya kita nampak ada kesempurnaan akad tu. Ijab dan qabul. Ijab ni tawarkan. Qabul, terima tawaran tersebut. Aku nikahkan akan dikau, Nik Muhammad Syazmizi bin Haji Nik Sin, dengan Pi'ah binti Lebay Husin, dengan mas kahwin RM1.50. Kita pun ataupun buat macam ni. Tak ada, tak boleh. Sebab dia lafaz. Siap mereka pakai mic lagi. Oh, tu yang ketat tu. Tu yang kalau mic tu mereka bagi hak yang wireless punya ke, yang tak ada wire tu, kadang-kadang tersilap. Yang bawah ni pin naik atas. Ketat punya pasal. Siap bagi mic. Dan kita dengar sebiji keluar. Aku terima nikahnya Pi'ah binti Lebay Husin dengan mas kahwin RM1.50 hutang, contohlah kan. Tu nama dia lafaz. Jadi sama dengan rukun qauli. Sebab tu dia panggil qauli. Perkataan. Jadi perkataan dia mesti dilafazkan dengan lisan, baru terbitnya perkataan. Manakala niat dia bukan perkataan. Sebab tu dia ada qasad. Jadi qasad tu tempat dia di hati. Sebab tu disebut sebagai rukun qalbi. Manakala rukun qauli, rukun perkataan, perkataan dia akan keluar melalui lisan. Perkataan dia akan keluar melalui lisan. So, bila kita baca dalam hati, dia tak sama dengan konsep yang kita sebutkan tadi. Qasad, niat, dia boleh dalam hati. Sebab rukun qalbi, rukun hati. Tapi rukun qauli, sesuatu perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Jadi perkataan dilafazkan. Kalau tak keluar, kalau tak dengar, itu tak apa. Yang penting kita lafazkan. Tapi kalau baca dalam hati, ya, boleh membatalkan salat sebab kita tidak menyempurnakan ta'yin, iaitu kita menyempurnakan erti sebenar melafazkan menggunakan perkataan. Apatah lagi surat Al-Fatihah, nanti kita ngaji sambil-sambil kita ulang kaji kan. Surat Al-Fatihah tu dia tak sama dengan bacaan rukun qauli yang lain. Sebab apa? Sebab dia adalah ayat Quran. Yang lain tu zikir dan doa. Bila ayat Quran ni dia bukan takat menjadikan salat kita tak sah, bahkan sekiranya kita baca salah, hukumnya adalah haram, yakni berdosa. Okey, selesai. Okey, seterusnya kita tengok ikut-ikut lah ada tanya apa-apa kan. Ruangan komen insya-Allah kalau ada. Mak saya pun ada ni bagi semangat ni. Ustaz ni lah yang handsome. Allahu Akbar. Jom saya belanja. Zulaim Yusof. Alhamdulillah, minta maaf. Kita tergendala sebentar tadi. Okey, baik, kita bersiaran bersama semula pada malam ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi selesai untuk lafaz Allahu Akbar daripada rukun takbiratul ihram, rukun yang kedua, insya-Allah kita pun dah habis. Untuk itu, insya-Allah saya rasa cukuplah sekadar ni perkongsian kita pada malam ini, dan insya-Allah pada minggu depan kita masuk
rukun yang seterusnya. Rukun yang seterusnya iaitu melafazkan rukun qauli. Tak. Kita dah halang-halang dah, kita tahu mengaji berkaitan dengan perkara rukun ni, kita nak ambil manfaat untuk kita masukkan perkara-perkara sunat supaya bila ada sunat, sunat ini menampung benda yang wajib yang kita buat. Yang ada lompang, yang ada rosak, yang ada sikit, kita nak kemaskan dengan buat perkara sunat. Jadi seperti biasalah, dan kalau tengok siri-siri kuliah saya sebelum daripada ni, kita nak tengok macam mana cara kita nak angkat tangan ketika takbiratul ihram, insya-Allah. Ada yang angkat macam ni, ada angkat macam ni, ada angkat macam ni. Dan insya-Allah kuliah-kuliah kita seterusnya kita akan rakam bagi jauh sikit, baru kita boleh nampak sifat solat tu, perbuatan solat. Saya akan tunjuk demonstrasi sikit. Kan dah tak ada demonstrasi pakai spanduk apa semua, tak ada demonstrasi tu. Kita tunjuk demo macam mana cara angkat tangan ketika takbiratul ihram yang hukumnya adalah sunat. Jadi cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Minta ampun, minta maaf sekiranya ada berlaku kesilapan, dan kalau ada apa-apa yang boleh saya perbaiki, dipersilakan, dialu-alukan dengan nasihat, teguran yang membina. Dan saya pun harap tuan-tuan guru yang ada, sahabat-sahabat saya yang lebih hebat, yang lebih mulia daripada saya ni, yang saya ni tak ada apa-apa, boleh share bersama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh bersiaran, boleh bertemu pada saat dan ketika ini di dunia Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak mustahil Allah juga bagi peluang untuk kita semua bersua muka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, yang juga merupakan milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ke udara untuk minggu depan pada hari dan waktu yang sama, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ni atas perkongsian yang hebat, menarik. InsyaAllah kita akhiri dengan surah Al-As dan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, insyaAllah kita kembali minggu depan, hari Khamis malam macam biasa. InsyaAllah kita mula pukul 9.30 ya Ustaz. Ya, baik. Sebab lewat sikit tadi pun masuk waktu terus Ustaz Azan, Ustaz ni Mayang masuk terus. Tidak tak sempat. Minta maaf lah semua yang mungkin menunggu kan. Allahu Akbar. Okay, baik, insyaAllah minggu depan kita mula 9.30. Okay, baik. Terima kasih kepada yang hadir. InsyaAllah boleh kongsikan sebagai manfaat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.